Assalamualaikum, selamat sejahtera kawan-kawan. Okay, dah lama juga aku tak upload apa-apa review daripada YouTube. So kali ni berpeluang jugalah aku dapatkan satu model. Ini pun bukan aku beli, tapi ini adalah ihsan daripada rakan-rakan yang dia orang beli, tapi dia orang suruh aku reviewkan lah Real Corrado 201 ni. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi, aku nak maklumkan jugalah, mungkin ada viewers yang baru tengok aku punya channel. Jadi aku bagi tahu yang aku ada satu Facebook group, nama List Goes Fishing, sama macam nama channel aku. So dalam tu banyak jugalah, sebelum ni lah banyak aku berkongsikan tentang permasalahan pada reel, teknologi pada reel. Tapi agak sibuk sikit sekarang ni, jadi kurang sedikit lah aku upload. Tapi aku still keep monitoring aku punya channel. Apa-apa soalan semua aku akan jawab kat dalam tu lah. Ada juga yang PM untuk servis reel, kalau kita nak buat arrangement untuk servis reel, so jadi boleh PM aku daripada aku punya Facebook channel. Okey, inilah Corrado 201 ataupun yang terbaru sekali adalah Corrado M lah. Corrado M. Sebelum ni 201 juga pada tahun, tak silap tahun 2017, Corrado K. Saiz yang sama 201 juga, tapi untuk tahun 2023 ni ada sedikit upgrade features lah. Walaupun kita nampak macam simple upgrade dia, tapi sebenarnya memberi keselesaan yang agak baik lah untuk kita gunakan semasa kita casting. Okey, jom kita tengok dia punya spesifikasi dulu untuk reel Corrado M201 tahun 2023. Okey, dia ada 3 ratio. Kadang ada yang tanya kepada aku jugalah, walaupun mungkin dia orang masih baru, so dia orang bertanyakan tentang apa maksud HG, XG, ataupun macam ni model ni Corrado saja, dia 201, dia tak ada tulis apa-apa SG, HG, PG ke apa kan. Tapi di sini aku nak maklumkan lah, untuk yang tak tahu lagi, untuk model yang ada HG, PG itu adalah berkenaan dengan ratio. Real model dia sama, tak kisah apa huruf kat belakang pun, model yang sama, cuma berbeza pada dia punya ratio. Macam model ni Corrado 201 tak ada tulisan apa-apa kat belakang, jadi itu bermaksud dia adalah ratio 6. Kira model ni dia didatangkan dengan 3 lah, 3 ratio, ratio 6, ratio 7. Ratio 7 tu HG. Kalau kita nak beli ratio 7, make sure kat belakang tu ada HG. Dan kalau XG itu adalah ratio yang paling tinggi sekali, iaitu ratio 8. Untuk model ni itu je lah yang paling tinggi. Kalau macam brand-brand yang lain, ada yang sampai 9, ada yang sampai 10. Jadi itu bergantung kepada penjenamaan setiap reel lah. Okey, itu ratio. Kemudian kita pergi kepada dia punya drag. Okey, kalau tak silap akulah, model Corrado K dulu, aku pernah review Corrado K, aku ingat beberapa tahun yang lalu. Dan bagi aku Corrado K pun masih lagi mendapat views yang baik walaupun pada sekarang ni yang dah lebih daripada 5 tahun. Okey, dia punya drag dia, kalau tak silap aku, Corrado K adalah 5 kilo. Jadi kat sini dia dah upgrade sikit lah, upgrade sikit drag kepada 6 kilo punya drag. Dan dia punya berat, aku rasa lebih kurang macam Corrado K juga, lebih kurang dalam 210. Nanti kita timbang tengok actual dengan dia punya berat yang dinyatakan kat kotak ni, adakah lebih kurang sama. Selalunya macam brand-brand yang ada nama ni, kebanyakannya memang dia orang letak hampir sangat-sangat lah kepada berat yang actual. Okey, dia punya bearing adalah dia menggunakan SARB bearing. SARB bearing ni memang bagus lah kalau kita nak gunakan untuk air masin. So dia punya shielded dia tu tahan sedikit untuk air masuk kat dalam kita punya bearing. Jadi ketahanan dia tu agak lebih sedikit lah kalau kita nak banding dengan bearing-bearing yang biasa kan. So dia ada 6 SARB bearing, dan plus 1 ni adalah anti-reverse bearing dia. Dan dia punya per cranking untuk ratio 6. Per cranking untuk ratio 6 adalah lebih kurang dalam 68 cm sahaja. Kalau kita ambil ratio 7, so akan meningkat lagi lah, sebab dia punya putaran spool tu agak lebih. Kalau kita ambil ratio 8, dia akan lebih lagi. Jadi kat situ ratio memainkan peranan lah untuk menentukan berapa kita punya panjang semasa kita buat cranking kita. Okey, kat sini kita, oleh kerana kita orang Malaysia, so kita banyak menggunakan braided line. So jadi braided line, kalau kita pakai 30 LB, kita boleh pergi 190 yards. Aku
aku anggarkan lebih kurang dalam 165 ke 170 meter macam tu lah. Untuk kalau kita pakai 50 LB, lebih kurang dalam 120 yards. Lebih kurang dalam 110 meter, 100 ke 110 meter lah. Jadi agak memang dia punya saiz untuk kapasiti mainline dia memang sangat besar lah bagi aku. Kalau boleh 50 LB pun dah boleh pergi sampai 120 yards, bagi aku memang besar lah dia punya spool dia. Tak apa, nanti kita akan spool in masuk. Kita akan tunjukkan tengok dia punya spool dia tu, berapa dia, macam mana dia punya kapasiti. Kalau kita tengok, kalau kita sembang macam ni mungkin kita tak nampak kan. Jadi nanti aku akan loadkan mainline masuk, jadi kita boleh tengok berapa meter dan berapa banyak balance spool kalau kita masukkan lebih kurang dalam 1 meter macam tu. Okey, dekat kotak lagi ada tulis kat sini lah dia punya features dia lah. Antara yang terbaru jugalah, MJS Spool 3 dan juga Hagane ni adalah daripada model yang lama pun dah memang Hagane dah. So cuma upgrade yang tulis kat sini adalah lebih kurang dalam MJS Spool. Okey, kita tengok dalam dia. Kalau kita beli macam biasalah, kebanyakan reel ni kalau kita beli macam biasa, kita akan dapat manual. Kita akan dapat dia punya schematic diagram, dan kita akan ada warranty card, dan aku rasa mungkin akan ada juga apa kita panggil bantam oil. Tapi ini yang orang punya, mungkin owner dia dah ambil lah dia punya bantam oil tu. Okey, jadi kita tengok dia punya reel lah. Ini Curado M tahun 2023, antara model yang terbaru di pasaran lah untuk tahun 2023. Walaupun kita pun dah nak dekat habis tahun 2023 dah, tapi kita anggapkan dia lah sebagai model Curado yang terbaru lah untuk tahun 2023. So features dia masih lagi mengekalkan warna hijau. Aku minat jugalah untuk model Curado ni, pasal finishing dia warna hijau. Tapi hijau dia pun taklah obvious sangat, dia masih hijau yang agak gelap. Jadi macam satu trademark jugalah untuk model Curado menggunakan warna hijau macam ni. Tapi dia punya hijau dia memang bagi aku nice lah. Nice sebab dia tak nampak terlalu hijau sangat. Dan mostly finishing dia memang ke arah kehijauan. Kira lebih kurang macam eco-friendly punya colour lah. Dia punya spool pun hijau. Dia punya cast control knob dia pun hijau. Dan ada juga finishing glossy hitam dekat pada bahagian atas ni, lebih kurang sama macam Curado MGL 151. Tapi dia agak sedikit lebih lebar dekat pada bahagian atas ni dengan pada bahagian tepi ni. So nampak agak lebih steady lah. Bentuk dia pun macam petak-petak sikit, ala-ala macam bantam. Ada sedikit macam SLX punya model. Jadi bentuk dia agak sedikit petak. Kita tengok pada dia punya binaan Star Trek dia. So Star Trek dia, kalau tak silap aku, model yang lama warna dia agak sedikit gelap. So model ni dia dah buat macam warna yang lebih kurang sama macam warna Trans 151 lah, lebih kurang. Tapi Trans 151 dia punya Star Trek dia jenis straight. Yang ni dia punya bentuk macam offset sikit kan. Jadi nampak lebih garang sedikit lah. Okey, untuk dia punya knob, dia menggunakan rubber knob. Dan masih sama seperti Curado K, dia buat L-shape punya power grip. Dia buat L-shape. So kalau kita letak tangan ni, kita sedap lah pegang kan. Sebab belah sini dia agak tinggi sikit, belah sini dia agak tinggi sikit pada hujung tu. So dia macam support kita punya thumb pada bahagian tepi ni. So jadi aku minat untuk knob yang macam ni, sebab kita rasa selesa. Bila kita pegang tu kita rasa macam memang agak grip lah. Memang sedap untuk kita pegang. So ini adalah model 71, dan ini adalah model 201. Overall kalau kita tengok macam ni, nampak macam taklah banyak beza sangat. Tapi kalau kita pegang memang akan ada beza lah. Sebab daripada segi ketebalan, Curado 71 ni agak sedikit lebih nipis lah. Sebab dia punya spool pun kecil kalau kita nak bandingkan dengan Curado M. Okay, kita bercakap tentang material body dia lah. Kat sini kita akan tengok dia punya tulis Hagane. Shimano ni kalau dia tulis Hagane tu, itu bermaksud dia menggunakan aluminium body. Aluminium ke ataupun metal body lah. Binaan frame untuk Shimano ni aku sangat-sangat meyakinkan aku lah untuk Shimano. Sebab aku pun dah guna agak lama. So far aku rasa frame Shimano ni kurang mendapat masalah sikit lah. Kurang mendapat masalah.
Kotak lebih kurang dalam 210 lah. 210. So kita timbang actual lebih kurang dalam 211. So 1 gram agak sedikit beza daripada kotak. So itu adalah berat yang normal. Dan berat spool untuk model Corrado MGL ni, so kita timbang sekali lah bersama dengan dia punya shoe brake pada sini. So kita timbang lebih kurang dalam 14 gram. So 14 gram ni aku rasa berat yang agak sedikit ditambah kebaikan dia. Maksudnya dia agak sedikit lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan spool yang tak ada MGL. Satu yang aku nak cerita tentang MGL ni, MGL spool ni, sebenarnya dulu banyak juga berlaku salah faham. Oleh kerana Shimano menggunakan nama spool tu MGL, so orang beringat dia punya spool tu diperbuat daripada magnesium. So banyaklah orang yang cakap tak boleh guna untuk air masin MGL punya spool ni. Reel yang menggunakan MGL, so tak boleh guna untuk air masin sebab untuk magnesium memang dengan air masin ni dia corrosion dia agak cepat. Jadi kira macam satu yang membuatkan orang pening ni adalah MGL tu sebenarnya bukanlah bermaksud spool dia tu daripada magnesium. Spool dia masih lagi menggunakan aluminium. Cuma MGL tu Shimano gunakan dia punya nama sebagai Magnum Light Spool. Magnum maksudnya memang tough, kuat. Light maksudnya ringan. So maksudnya dia nak cakap kata spool yang Shimano pakai ni adalah ringan tetapi kuat. Itu yang dimaksudkan sebagai MGL. Jadi MGL ni pun ada beberapa series lah. Kalau kita tengok yang untuk Corrado MGL, kalau macam untuk Corrado MGL, kat sini dia ada tulis Spool 3, MGL Spool 3. So MGL Spool 3 ni bermaksud generasi yang ketiga, upgrade by upgrade daripada Shimano. Dan itu memang kadang-kadang manufacturer keluarkan, tetapi selepas beberapa ketika dapat feedback yang tak berapa nak okey, so dia orang upgrade kepada next punya version. Tapi kalau masih lagi ada feedback yang kurang baik daripada pengguna, so dia orang akan upgrade lagi. Sebab tu sampai sekarang MGL 3 bagi aku adalah yang paling terbaik lah untuk dalam keluarga Shimano. Okey, kita pergi tengok pada dia punya spool dengan lebih dekat lagi lah. So dia punya spool memang kali hijau yang cantik lah. Cantik. So ada kasut brake kat sini. So dia bagi 4 je. Bagi 4. So tengoklah, kita sesuaikanlah dengan cara kita nak gunakan untuk memancing. Berapa banyak shoe brake kita nak kena on. Biasanya lah, macam bagi aku, kalau aku duduk mancing pun selalunya paling banyak aku on 2 je lah. Aku on 2. Tapi tengok juga pada situasi dan juga pada lure, berat lure yang kita guna. Mungkin kalau kita perlukan braking yang lebih, so kita just apply berapa banyak yang sesuai untuk kita cast tanpa menggunakan tenaga yang banyak lah. Sebenarnya kalau kita nak cast ni, biar kita agak santai sikit kalau kita cast. So kita punya power kita tu, kalau kita nak mancing sehari pun tak akan ada masalah keletihan. Okey, ini spool dia. Okey, spool dia. So dia kat sini dia upgrade, dia letak O-ring kat sini. Dia ada 3 O-ring pada bahagian ni. O-ring pada hujung kita punya shaft yang panjang ni. Dekat bawah tu satu. So dekat bawah tu ada satu. Dan yang lagi satu ada O-ring pula dekat shaft yang pendek ni. Ini adalah seperti macam dia punya silent drive. Silent drive ni maksudnya dia berfungsi dalam keadaan yang senyap. Tak kisah masa kita cast ataupun masa kita retrieve. Nanti kita tengok dalam video nanti. Aku try cast. Korang boleh dengar sendiri bunyi dia. Sama ada noise ke ataupun tak noise ke masa kita cast tu. Cuba boleh nanti masa video untuk cast nanti. Cuba amati tengok pergerakan spool dia. Adakah bunyi kuat ataupun tidak. Okey, kita cakap pula tentang dia punya braking system dia. Macam model Shimano ni, dia lebih famous ataupun lebih terkenal dengan SVS Infinity braking system. Kalau kita beli daripada model SLX ke, daripada model yang bawah lah, Cayuse ke, dia menggunakan SVS Infinity. Sampailah ke model antares sekalipun, dia mempunyai braking system yang sama. Untuk model SVS Infinity ni, ia sebenarnya adalah pecahan daripada centrifugal braking system. So braking system untuk SVS Infinity, kita ada 4 kasut brake. So kita boleh laraskan lah mengikut kesesuaian lure yang kita pakai, dan juga rod, dan juga mainline, dan juga kawasan. Jadi untuk braking system ni sebenarnya membantu kita untuk mengurangkan berlakunya backlash pada kita punya reel. So SVS Infinity ni aku suka pasal dia
konsistensi dia tu agak tinggi. Jadi kalau kita cast tu dengan setting yang kita ada, dia punya jarak cast dia tu lebih kurang hampir sama je dia punya jarak cast dia. Sepanjang penggunaan aku untuk SVS Infinity ni, bagi aku dia punya braking system dia memang sangat baik lah, sangat baik. So dia ada dua tempat kita laraskan adjustment kita. So yang paling utama sekali adalah kita punya shoe brake lah. Ada 1, 2, 3, 4 ni. Ada shoe brake. Tapi kalau kita nak on dia, so kita just make sure kita tarik macam tu lah. So kalau dia boleh bergerak ni, maksudnya kita on dia. Kita on, kita gunakan shoe brake. Dan kita akan ada external die pada bahagian luar ni. So bahagian external die ni, kita ada lebih kurang sampai 6 dia punya dial dia. So kalau 6 ni maksudnya lebih kepada touching point kepada kita punya kasut brake. So kalau kita kurangkan sampai 1, so paling minimum adalah 1, maksudnya kita mengurangkan kita punya touching point pada kita punya shoe brake. So kat sini kalau kita tengok, inilah dia punya mekanisme, ataupun macam yang biasa kita ada collar brake lah. Yang ni dia lebih menekan ke arah dalam pada kita punya spool. So akan touching pada kita punya kasut brake. Jadi kalau kita setting pada nombor 1, dia akan meminimumkan touching point pada bahagian kita punya kasut brake. So kalau kita letak nombor 6, maksudnya dia akan lebih force pada contact point daripada kita punya shoe brake. Lalu yang banyak orang concern adalah dia punya gear material. Gear material untuk model Shimano, ni kebanyakannya menggunakan brass gear. Jadi tak risau sangatlah kalau hampa nak guna untuk game-game yang agak kasar. Jadi tak ada masalah. Sebenarnya model Shimano ni mostly lah, kebanyakannya adalah brass gear. Kalau cuma untuk model BFS, untuk model BFS lebih kita fokuskan kepada game yang agak light ataupun lure yang agak ringan, dan dia punya profile dia reel untuk game yang ringan. So dia orang buat reel tu juga menjadi ringan. Jadi dia menggunakan material aluminium untuk dia punya gear set. Macam sebelum-sebelum ni, kalau dia menggunakan micro modul, dia akan tulis dekat sini lah micro modul, tapi tidak dinyatakan pada bahagian body. Tapi kebanyakan Shimano memang menggunakan micro modul. So ini adalah micro modul 1. Ada juga penambahbaikan micro modul 2. Micro modul 2 ni kebanyakannya reel yang high end saja yang pakai daripada Shimano. Contoh macam Calcutta Conquest, Antares. So dia orang kat situ dia orang menggunakan micro modul 2 yang lebih agak lagi senyap lah daripada ni. Kalau kita crank pun tak ada bunyi noise masa kita crank. Sebab tadi yang macam aku tunjukkan pada spool, dia dah letakkan o-ring untuk contact dengan kita punya bearing. So dia punya pergerakan dia agak cantik dan juga senyap. Macam dia punya spool pun, pusingan dia pun memang senyap. Jadi membuatkan kita masa kita cast tu lebih selesa lah. Okey, seterusnya aku nak buat test cast lah. Test menggunakan lure berat dan juga lure ringan. Okey, untuk lure ni aku akan gunakan lure lebih kurang dalam 28 gram untuk lure berat, dan juga aku akan gunakan lure yang ringan lebih kurang dalam 4 gram kalau tak silap aku. Dalam 4 gram. Sebab ada jugalah bila aku cast sebelum video-video sebelum ni, aku gunakan lure yang berat, aku test untuk cast. Ada juga soalan tanya kalau macam mana kalau kita guna lure yang ringan, boleh cast tak boleh cast. Jadi kali ni aku buat demo untuk kedua-duanya sekali. Untuk lure yang berat dengan yang ringan ni selalunya lah berlaku perselisihan pendapat sedikit. Kalau kita tengok dekat social media, ada yang tanya, contoh macam kalau pakai set 200 ni, boleh tak kita gunakan lure yang ringan? Selalunya ramai yang cakap, ada juga yang cakap tak boleh. Dia sebenarnya bukan kita considerkan sebagai tak boleh lah. Dia sebenarnya kita berkaitan dengan kesesuaian. Boleh je kita nak pakai lure yang macam mana. Kita nak pakai lure seberat 1 gram pun boleh sebenarnya. Cuma kesesuaian dia tu agak kurang sedikit. Tapi kalau, jadi aku tunjuk jugalah. Boleh tak boleh kalau kita nak pakai lure berat dengan lure ringan, padahal kita menggunakan setup yang agak heavy. So aku akan load mainline masuk ke dalam aku punya reel. Aku gunakan 20 lb. Tapi aku load tak penuh lah. Aku load tak penuh sebab aku memang biasa sangat-sangat menggunakan panjang mainline 70 meter saja untuk aku setiap kali aku tu mancing. Aku gunakan 70 meter, tapi memang akan ada banyak lah akan ada banyak gap pada bahagian kita punya spool. Sebab ini spool yang berkapasiti besar.
Tapi bila kita load mainline agak kecil dan juga tak panjang, dia akan membuatkan kita akan ada lebihan yang banyak lah pada kita punya spool. Sebenarnya agak kurang efektif jugalah kalau kita nak gunakan mainline yang kecil dan juga mainline yang agak pendek untuk kita mancing. Sebab untuk spool Curado M 2023 ni, dia adalah spool yang agak besar. Saiz 200 tu adalah agak besar. Tapi aku gunakan 20 LB dan jarak aku punya load masuk aku punya mainline pun 70 meter saja. Ia akan membuatkan efisiensi kita punya spool tu agak kurang sikit, dan mungkin kita akan dapat jarak cast yang agak sedikit pendek kalau kita nak bandingkan kalau kita load masuk spool sehingga penuh. Okey, dan rod yang aku nak pakai tu aku gunakan Expert Graphite model blue carbon, one piece, medium heavy. Okey, so ini adalah rod yang memang khas untuk kegunaan game yang agak sedikit lasak lah, tetapi kita cuba gunakan setup yang sama, mainline 20 LB, setup yang sama dengan rod daripada Expert Graphite blue carbon ni, dengan menggunakan lure 4 gram juga. Sebab kita ni Malaysia kadang-kadang kita suka multi purpose. Kita tak, kalau boleh kita nak pakai semua game dengan satu setup. Tapi aku cuma just nak tunjukkan boleh atau tak boleh saja kita menggunakan setup yang agak heavy dengan lure yang agak ringan. Jadi kita tengok kita punya test, kita try berapa jarak cast kita boleh dapat, dan juga kita tengok lure berat dan juga lure ringan sejauh manakah dia punya efisiensi dia. Boleh baling, tak boleh baling, jarak cast dekat ataupun jarak cast jauh. Okey, jom kita tengok dulu video cast kita pada kali ni. Spool aku masuk lebih kurang dalam 70 meter je. Aku memang selalu guna 70 meter je. Tapi sebab spool dia besar, saiz 200, jadi banyak gap lah. Banyak gap yang kita tengok. Tapi kita macam dalam kondisi macam ni, kita boleh katakan dia punya efisiensi untuk kita cast tu kurang sikit. Sebab spool dia terlampau rendah sangat. Kita brake setting aku on dua kasut brake. Dan clutch control knob dia aku setting agak minimum lah. Kiri kanan dia tu agak minimum lah. Dan juga kita try dengan setting nombor 4. Kita try tengok setting nombor 4. Kita try cast dulu Try cast dulu. Okey, jap. Okey, tak ada masalah. Nombor 4 tak ada masalah. So kita try nombor 3. Dia punya cast dia memang lembut lah lembut. Tak ada noise. Dia macam aku karau macam ni pun masih kita kata macam senyap lah. Macam senyap. Okay, kita try braking nombor 3. Okay, still nice. Tak ada backlash. Tapi aku menggunakan thumb juga. Aku menggunakan thumb untuk kontrol aku punya keluaran spool. Okey lah, nombor 3 pun still okey. So kita adjust bagi nombor 2 tengok. Tapi dia memang senyap lah. Kali itu masa kita cast tu memang senyap. Kita cranking pun tak ada noise. So agak impress juga aku untuk model Curado. Okey, kita try. Okey, ini aku tak gunakan thumb. Nombor 2 still masih okey lagi. So kita try turun 1.5 lah. 1.5. Tapi ini aku bukan cast secara kasar. Aku cast secara macam santai lah. Macam kita selalu duduk atas bot kan. So masa kita boating, so kita cast pun kita letaklah kita henjut kau sangat kan. Just sikit saja. Okay, kita try yang 1.5 punya brake. Oh, still okey lagi ya. 1.5 pun still okey. Okay, so kita turun pergi 1 lah
Tapi jangan terlalu banyak sangat lah. Satu tu paling minimum lah. So untuk jarak selamat aku pakai 1.5 lah untuk satu kasut brake on. Senyap kan? Dengar tak? Memang senyap. Okey. Sekas pun senyap. Dia agak shock jugalah untuk model ni. Okey. Okey, kita try kas yang pertama. Kita tengok berapa jarak dia boleh pergi dengan menggunakan lure 28 gram. Mainline aku lure 20 lb. So kita kas agak santai lah, macam style atas boating je. So kita try kas yang pertama. Okey. Tak ada belash. Okey, untuk kas yang pertama ni aku dapat 37 meter. 37 meter. Kita try kas yang kedua lah. Try kas yang kedua. Try tangan kiri pula. Ini aku kas kuat sikit. Okay. Okey. Kali ni aku dapat 37 juga. 37 juga. Sama, agak konsisten lah agak konsisten. Jadi kita try cast yang ketiga lah Aku guna tangan kiri. Ni. Okey. So kali ni agak lebih sikit, 38.7. So dia agak konsisten lah. Cara kalau kita cast, so aku suka braking yang agak konsisten ni. Pasal kalau kita macam kita casting apa semua kan, kita senang untuk menganggar kita punya jarak palingan. Okay, jadi aku nak tukar pula. Aku nak tukar kepada lure yang lebih ringan. So okay, so sekarang kita gunakan 4 gram. 4 gram. So aku try reduce dia punya brake. Aku just on satu saja. Okay, kita try. Okay. Okay, so braking kita try tengok nombor 4 dulu. Kita try nombor 4. Okay, kita try cast. Kita tengok berapa jarak dia boleh pergi. Lure 4 gram ya. Tadi 20 lb. So aku pakai medium heavy. Agaknya boleh cast tak boleh cast. Okay, kita try gunakan tangan kiri. Agak ke laut sikit lah. Boleh kas. Tak ada bihun, tak ada belash. Jarak pun aku rasa ngam juga sebenarnya. Tak ada masalah. Okay, kita try sekali lagi. Sebab bila kita tukar setting ni, biasanya balingan kita ni dia akan jadi kurang akurat. Kurang akurat. Okay, sekali lagi kita try. Okay, dah pergi straight ke depan. Okay, untuk braking, satu kasut brake, braking die nombor 4. So tak ada belash. Tak ada belash. So kita boleh try turun lagi. Kita try sampai, kita try nombor 2 pula. Okay, kita try nombor 2. Okay, kita try nombor 2. Okay, ni dia bihun. So nombor 2 dah tak okey lah. Bihun dia pun backlash yang jenis biasa lah. Boleh tarik keluar macam tu je. So aku akan try pakai nombor 3. Kita try nombor 3. Okey, kita try nombor 3. Okey, nombor 3 pun nak bihun. So kita pakai nombor 4. Tadi gear setting yang awal tu dah okey sangat dah. Kita try setting nombor 4. Okey, kita pakai setting nombor 4. Okey, kas tangan kiri. Okey, ada sikit lah nak belash. Sikit je, tapi itu kita boleh control lah sebenarnya.
Okay, kita tengok. Okey, aku dapat 20 meter. Jauh juga. Bukan tak jauh kan. Jadi kadang-kadang orang tanya tu boleh pakai ke tak boleh pakai. Sebenarnya boleh pakai. Lepas tu kita kadang-kadang kita dengar yang terlampau pelbagai pendapat sangat. So kita try tengok sekali lagi. Aku try tangan kanan pula. Okey, ada sikit juga nak balance tu. Ada sikit juga, tapi tak banyak. Alright. So dapat 19.5. So lebih kurang je lah. Dia punya braking dia memang, efisiensi dia memang agak baik. So lebih kurang sama. Kita try kas sekali lagi. Ya, memang sedikit nak balance jugalah. Sebab dia luar ringan. Luar ringan memang selalunya kita kena kontrol dengan thumb. Dekat hujung-hujung dia tu. Dekat hujung masa luar nak jatuh agak-agak tu kan. So kita kontrol dengan thumb. Okey. Untuk kali ni rasanya lebih kurang je sebab efisiensi braking dia ni dia tak beza banyak. Lama sangkut. Okey. So aku dapat 19.7. So memang dia punya konsistensi jarak dia tu lebih kurang sama. Okey, macam mana? Ada mendapat satu inspirasi tak apabila kita menggunakan heavy lure dan light lure, boleh guna ataupun tak boleh guna? Sebenarnya memang boleh guna. Sebenarnya memang boleh guna kalau kita nak gunakan lure yang ringan ataupun lure yang berat. Tetapi untuk setting yang macam ni lah, kalau pakai mainline 60 lb rasanya memang lagi tak sesuai lah kan. Tapi boleh kas, cuma dia punya efisiensi dia, sama ada segi jarak, tenaga yang kita gunakan untuk kita buat cast. Sebab apabila setup kita tu berat, kita nak cast lure yang ringan, so kita akan menggunakan daya yang lebih. Jadi akan menyebabkan kita akan mudah letih lah. Berbanding kalau kita pakai setting yang agak memang sesuai dengan dia. So sebab tu kadang-kadang kita dengar kawan-kawan kita sembang dengan kita kan, dia jentik je dah pergi jauh. Dia kata jentik je, maksudnya less effort. Dia tak menggunakan tenaga yang banyak. Dia cast dengan santai tapi dia mendapat jarak yang lebih. Itu maksudnya dia punya efisiensi dia ngam elok dengan setup yang kita pakai tu. Okey, dengan setup yang aku gunakan dengan lure yang berat ni, aku mendapat konsisten jugalah sejauh 37 meter. Untuk balingan yang santai, tak ada kita force kuat-kuat. Untuk balingan yang selalu kita guna untuk mancing lah. Selalu kita guna untuk mancing ni, kita akan cast dengan relax. Cuma kalau kita nak dapat longkah tu, macam kita nampak boiling ataupun spot yang agak jauh, so waktu tu kita gunakan henjutan yang lebih lah. Itu kadang-kadang kita pakai, tapi mostly kita akan pakai lebih kepada balingan yang agak bersahaja. Tapi dengan jarak cast lebih kurang dalam 37 meter dengan keadaan spool yang agak kurang efisiensi dia, sebab aku load mainline yang agak pendek dan juga kecil, tapi boleh dikatakan menghampiri 37 meter bagi aku dah memang selalu, aku rasa cukup sangat dah lah untuk kita nak gunakan kalau masa kita memancing. Daripada segi konsistensi pula, aku tengok dia punya purata ataupun dia punya kejituan dia lebih kurang hampir sama setiap kali cast, menghampiri dalam 37 meter ataupun lebih sedikit. Jadi dia punya braking efficiency dia tu bagus lah. Kita maksudnya setiap cast kita tu, kita akan boleh agak kita punya dekat mana kita punya lure akan jatuh. Okey, untuk lure ringan pula, aku dah tunjukkan dalam video tu yang mana menggunakan setup yang agak heavy tadilah, 20 lb, rod pun medium heavy. Aku gunakan lure berat 4 gram. So 4 gram, kadang orang tanya boleh cast ke tak boleh cast. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata aku pakai tak ada masalah pun, boleh je cast. Sebenarnya betul lah, memang betul, memang boleh cast. Cuma
berbeza daripada segi yang aku cakapkan tadi adalah daripada segi tenaga untuk kita cast dan juga jarak cast. Kalau kita pakai setup yang lebih light, mungkin jarak cast dia lebih daripada 20 meter yang seperti mana aku gunakan setup ni, aku dapat lebih kurang dalam 20 meter. Okeylah, yang terakhir sekali lah kita pergi pada conclusion dia. Untuk Curado M ni, so tak banyak kekurangan lah yang aku nak ceritakan untuk model Curado M ni. Dan mungkin daripada segi dia punya shape, bentuk dia, mungkin ada yang minat, ada yang tak minat, ada yang suka, dan juga kadang-kadang mungkin warna warna, kadang-kadang ada yang tak minat warna hijau, ada yang tak minat warna silver. So jadi pendapat aku untuk dia punya luaran ni, itu bergantung pada individu. Bagi aku dia punya shape, warna dan dia punya design, bagi aku berpuas hati dengan Curado M201 ni. Tak banyak lah kekurangan yang aku rasa boleh aku ceritakan untuk model Curado M ni. Kalau bab kelebihan dia pula, macam dalam video tu, apabila aku cast, dia punya keluaran tali dia sangat smooth dan juga senyap. Itu yang aku suka. Memang senyap, dan kalau kita cranking tadi pun, kita crank, dia pun tak ada bunyi noise yang terlampau ketara. Kadang-kadang tu setengah tu bila kita cast laju macam ni, kita mudah untuk dengar ada bunyi kap, bunyi engagement di antara spool dengan kita punya pinion. Macam model ni, dia agak senyap dan tak ada bunyi yang aneh-aneh sikit lah apabila kita melakukan cranking. Jadi aku rasa itu sajalah. Tak banyak sangatlah benda yang kita nak ulaskan sangat tentang kelebihan dan kekurangan dia. Bagi aku dia adalah hampir lebih kurang sama, tetapi dia agak sedikit lebih advance sedikit daripada features Curado K. Tapi kalau yang berminat untuk Curado M ni, make sure macam aku katakan tadi size spool memainkan peranan dengan game yang kita gunakan. Contoh kalau kita memerlukan kapasiti mainline yang besar ataupun panjang, kita boleh pergi ke arah Curado M. Kalau kata kita perlukan mainline yang agak kecil dan juga tak panjang, bergantung pada kita punya sport, kita ada option 151, 71. Itu adalah lebih bersesuaian untuk setiap game kita. Sebenarnya kita boleh pakai untuk berbagai-bagai game, tapi cuma yang paling penting sekali adalah kesesuaian. Bukan tak boleh pakai, cuma kesesuaian. Jadi setakat itu sajalah bagi aku untuk test cast pada kali ini dan juga review Shimano Curado M2023. Lepas ni aku akan cuba lagi lah untuk adakan review reel untuk reel keluaran terbaru tahun 2024 pula. Okey, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak.